Okey, selamat pagi semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Okey, hari ni kita akan tengok latihan ulang kaji untuk bab yang pertama Okey, bab yang pertama adalah tentang pengukuran. Okey. Okey, jadi sementara tu rujukan dia adalah pada muka surat 18 dan ke atas lah. Okey, 18, 19, 20, 21, 22. Itu rujukan dia dalam buku teks kamu Okey, jadi dalam masa sekarang ni kamu buatlah latihan. Jadi hari ni kita tengok jawapan kamu. Okey, siapa yang sudah siap jawapan ataupun siapa-siapa yang dijemput, saya akan panggil, saya akan minta dia WhatsApp. Lepas tu saya copy paste dalam ni, kita bincang jawapan dia. Ataupun kita bincang ramai-ramai lah apa komen kesilapan kan. Empat lima tiga. Nombor satu rasanya senang kot. Nombor satu, masing-masing type dalam chat je, tidak mahu bercakap Kamu takut masuk YouTube ke ni? Senang nombor satu. Dia kata senang nombor satu. Vicky tu Victoria ke adik kepada Victoria? Okey. Okey, nombor satu senang. Okey, nombor satu, siapa kata senang tadi tu hantar jawapan. Kita tengok jawapan. Nombor satu A dengan B bukan A je. Eric hantar jawapan. WhatsApp. Kasih terang-terang sikit Dekat-dekat pun okey. Kamu hantar 2 3 keping ke supaya dapat zoom lebih dapat dari dekat lagi terang lah. Lagi jelas. Okey, masih menunggu ni. Kita tukar muka lain lah. Sekarang ni mode apa ni? Mode begini. Macam lain je. Konnichiwa. Okay, cepat. Loading tak apa. Asalkan kamu... kamu hantar di grup kah? Okay, saya pun check.
Okay, yang lain. Okay, lepas tu soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Tentukan bitas. Okay, ini soalan tentang matematik ni. Cuma yang fiziknya tu nombor 2C tu je yang hubungan tu. Yang kecurunan semua matematik. Nombor 2 tu lepas ni. Kita tengok jawapan error dulu Okay, boleh. Kalau nombor 1 tu kita terus bincang lah kan? Boleh? Krik, krik, krik. Okay, nombor 1 boleh bincang Yang lain? Baik. Baik. Yang lain bah, krik-krik je. Okay, kalau setuju bincang, angkat tangan. Senang lah. Kamu setuju bincang sekarang nombor 1, angkat tangan. Angkat, 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 angkat. Ternampak aurat. Aduh. Okay. Okay, nombor 1. Okay, nombor 1. Di manakah penku? Sekejap. Sini. Okay. 7 kuantiti asas fizik. Okay, dia ada 7. Okay, panjang jisim, suhu, arus elektrik, keamatan berluminosity, kuantiti bahan. Okay, tepatlah. Ini ada semua dalam buku. Okay. Kamu boleh semak dalam buku teks lah. Okay. Jadi betul. Kedua, soalan dia belum lagi habis. Unit SI. Okay, unit SI. Sebelum saya terlupa. Kalau kamu jawab soalan, ini latihan ulang kaji lah kan. Jangan kamu jawab soalan sambil kamu belek buku. Jawab soalan. Kamu baca satu soalan, kamu cari jawapan. Cari. Bukan begitu cara belajar. Cara belajar, kamu baca soalan. Okay, jawapannya tu mungkin kamu lupa. Kalau lupa, tengok sekali saja. Buka buku, tengok sekali imbas. Scan apa yang kamu baca tu. Scan. Scan sekali sahaja. Jangan tengok balik. Itu memang tidak membantu ingatan. Jadi kamu scan sekali, tengok jawapan dia dalam jadual kuantiti asas tu ada berapa, 7 apa unit dia. Tutup nota, tutup buku teks tu, cuba jawab. Ingat balik ke tidak? Tu cara yang penting untuk mengasah kamu punya minda. Okay. Okay, kalau itu 7 kuantiti asas fizik. Kalau unitnya ini, kalau boleh, yang mana kamu ingat tak payah tengok buku teks. Contohnya panjang, apa unit asas? Meter. Jadi tak perlu pula. Tidak perlu untuk melihat buku. Apa-apa yang kamu tahu, macam panjang, jisim, kamu sudah tahu unit dia daripada mendengar rendah dulu kan. Jadi boleh sekarang kita boleh teka sahaja unit SI itu, unit asas Siapa yang baru join tadi tu? BLQSZHRH. Siapa tu? Balkis. Oh. Okay, welcome Balkis. Okay. Okay, jadi ini MKGS saat masa. Ini semua ketiga-tiga ataupun keempat-empat. Ini kamu tahu di mendengar rendah sudah ni. Meter, kilogram, masa, saat, suhu, Kelvin, ammeter. Ampere kan, ampere. CD ni yang baru. CD dengan mol ni mungkin kamu baru kenal. Okay. CD tu kandela dan mol tu adalah unit bagi kuantiti bahan. Jadi semuanya betul, tidak masalah. Okay, nombor 1B. Oh, lupa. Cik. Ni tulis tarikh
Di manakah tarikh? Tolong tulis di sini. Tarikh. Latihan prestasi. Tulis. Latihan prestasi. Okey. Banyak sangat telinga ni, kamu stres Tulis satu sajalah telinga. Pak. Okey, nombor 1B. Si zoom lagi. Okey, apa soalan 1B ni? Inilah kamu kena mahir ni soalan 1B ni. Kamu kena pandai keluarkan unit. Okey, kena keluarkan unit sendiri. Dia bagi persamaan. Okey, dia bagi persamaan. Selipar aku ni jatuh ke bawah ni. Ya Allah, ya Tuhanku. Sekejap. Okey, dia bagi persamaan P sama dengan daya. Okey, P sama dengan daya darab panjang bahagi dengan masa. Jawapan akhir dia ni betul, ada komen? Adakah anda mempunyai komen? Jawapan tu memang betul Okey, jawapan tu memang betul lah. Okey, tengok jalan kerja dia. Tengok jalan kerja dia. Okey, daya sama dengan daya, saya kasi zoom lah. Okey, daya sama dengan panjang. Daya sama dengan pula P kuasa, power. Power P kuasa ni sama dengan daya darab panjang bahagi masa. Daya darab panjang bahagi masa. Okey, panjang dengan masa tiada masalah. Itu kamu tahu dia punya simbol kuantiti dia. Kalau panjang L, kalau masa adalah T. Itu tidak ada masalah. Sebab itu sudah simbol kuantiti asas. L dengan T. Okey. Yang ke masalahnya yang di sini daya ni, daya. Dari mana dia tahu daya ni sama dengan MA? Ni masalah. Ini daripada mendengar rendah. Mendengar rendah. Ada diselitkan ni, daya sama dengan MA. Siapa ingat apa kaitan dia yang saya sebut tadi tu dengan mendengar rendah? Apa yang kamu belajar mendengar rendah dulu? F sama dengan daya sama dengan MA ataupun F sama dengan MA. Dari mana datang F sama dengan MA tu? Dari buku teks. Area dia macam mana kamu dapat FMA tu? Buku teks. Okay, tunjuk muka surat berapa? Kita test dorang punya ingatan, ingat lagi ke tidak. Okey, muka surat 7. Okey, latihan yang hari tu ada ditunjukkan F sama dengan MA. Mendengar rendah sebenarnya kamu ada disentuh sudah tu F sama dengan MA. Tapi di mendengar rendah kalau kamu belajar, kalau kamu ingat W berat. Macam mana kamu kira berat kalau kamu ada mass ataupun jisim? Contohnya Ariel punya jisim 80 kilo contoh kan. Tu tak tahulah betul ke salah, 80 kilo. Okay, contoh. Sekarang dia main basikal, dia fit sudah dia punya badan. Okay, L 80 kg. Kalau kamu cari weight W berat, macam mana jawapan 80 kg ni berubah? Macam mana mau kira weight berat? Kita ulang kajilah sekejap. Ni penting ni berat ni. Rumus berat. Apa rumus berat? Berat diukur dalam unit Newton kan? Newton. Jadi kalau jisim 80 kg, berapakah berat dia? Apa yang operasi yang kamu kena buat dulu? 80 darab dengan? Mau tukar pergi Newton. 80 darab dengan berapa? Astaghfirullahalazim, darab 1000. Bukan. 80 darab 10. Kamu ingat hari tu 80 darab dengan 10 sama dengan 800 kan? 800 Newton. Okey, 800 Newton. Tapi cubaan yang bagus kamu je. Saya rasa kamu seorang je yang ada dalam grup ni. Tapi tak apalah. Okey, 80 darab dengan 10 jadi 800 Newton. Okey, 10 ini yang saya kata. Ini kamu belajar dulu. 10 ni, 10 Newton ni. 10 Newton per kilogram. Jadi ini sebenarnya adalah pecutan graviti. Kalau kamu ingat dulu, ini adalah A ataupun G. G. 80 ni adalah mass ataupun jisim.
Jadi ini adalah jisim M. Jadi rumus W adalah mg. M darab G. W adalah sejenis daya. Berat adalah sejenis daya, iaitu daya graviti kan. Jadi W tu adalah F. Force, daya sama je. Unitnya sama juga, Newton kan. mg. G tadi saya sebut dia adalah pecutan graviti. Pecutan dalam fizik ataupun dalam sains, dalam bahasa Inggeris acceleration ataupun acceleration, atau dalam bahasa lain daripada bahasa Melayu lah. Okey. F sama dengan MA. Jadi daripada menengah rendah kamu sudah dikenalkan sebenarnya, tetapi secara kasar dia tidak sebutlah FMA ni. Dia sebut yang ini. Ini kamu ada dulu belajar dulu. Okey, W sama dengan mg. Okey, jadi itu untuk ulang kaji. Penting ulang kaji ni dalam fizik ni, dia ada kaitan semua tu Okey, jadi di sini daya, kalau muka surat 7 itu latihan minggu lepas, memang kita ada sudah dalam latihan minggu lepas ataupun 2 minggu lepas. F sama dengan MA. Jadi kita pakai yang kamu sudah belajar. Jadi itu saya tidak saya ikut saja apa yang kawan kamu tulis. Jadi FMA, L dengan T. Okey. Jadi ini macam mana? Ni yang ni disusun-susun je. Jadi M darab darab L, dia letak A keluar. Kalau darab tu boleh susun terbalik sahaja pun boleh. Tukar-tukar je. Jadi A letak di depan, ML di belakang. Okey. Ya, kenapa dia mahu pisahkan A? Sebab dia tahu A pecutan adalah V bahagi dengan T. V bagi T ni. Macam mana tahu? Daripada latihan 2 minggu lepas. Ya ke 2 minggu lepas? Awal-awal dulu. Dalam tu ada dia beritahu A pecutan adalah V bahagi T. Sebenarnya kamu belajar matematik dulu. Pecutan A adalah V bahagi T. Pecutan adalah laju bagi masa. Ini kamu belajar dulu ni. Okay, jadi A V bahagi T. Jadi yang lain kekalkan. Okay, ingat. M ini adalah mass, bukan meter. M adalah mass. Mass adalah jisim. Sekarang ni semua simbol-simbol ni adalah simbol kuantiti, bukan unit. Bukan unit bagi kuantiti. Dia adalah simbol kuantiti. Okey. Jadi kita susun. Okey, susun lagi V. Okey, V belum selesai. Okay, jadi sekarang ni T settle, T ni ada, T yang lain semua unit asas sudah kecuali V. Jadi V kita ingat balik tingkatan 2 juga matematik. Dalam tajuk laju dan pecutan, kamu belajar V adalah laju kan. Jadi laju sama dengan ataupun hal laju. Laju adalah jarak bagi masa. Ni kamu belajar di minggu lepas ataupun 2 minggu lepas. V sama dengan L bagi T. Okey, jadi L bagi T saya gantikan dengan V. Ni L, atas ni L. Okey, per dengan T di bawah. Okey. Okey, jadi T yang satu lagi tu adalah datang dari mana? T yang satu lagi ni. T satu lagi ni yang asal di sini ni, nampak ni asal ni. Ni asal dia, salin sajalah di situ. Okey. Jadi L per dengan T darab dengan T. Ada 2 T di bawah sini. Yang sebelah kanan salin. Okey, salin. Saya padam semualah yang menyerabutkan tu. Jadi gabung semua sekali. Yang atas darab dengan atas. Okey, darabkan semua yang atas. Okey, yang bawah darab dengan bawah semua sekali. Kalau pecahan kita darabkan ikut barisan sahaja. Okey. Lepas tu ni L, kalau siapa pening buat satu-satu lah. Arial dia terus shortcut. Kalau mahir sudah tidak ada masalah lah. Okay. L kita buat satu-satu. L meter darab dengan M. Mass bukan meter ni. M mass jisim. Jisim adalah kilogram. Okay, darab dengan L, ada lagi meter. Okay, darab lagi meter. Bahagi. Okay, T. Saat darab saat. Baru dapat yang begini ni. Okey. Kg ada 1 kuasa 1, jadi jawapannya betul. Kg kuasa 1. Ni ada 1 tapi tidak payah ada tulis. M meter ada 2. Meter. Bukan mass, yang ini meter unit sudah ni.
Meter. Jadi meter dengan meter, meter dengan meter darabkan meter darab meter jadi meter kuasa 2. Yang bawah sekali S darab S darab S. Kamu belajar matematik tingkatan 3, hukum indeks ataupun tata tanda indeks. Hukum indeks lah. Jadi kuasa 1, kuasa 1, kuasa 1 bila didarabkan asas dia, kuasanya itu ditambah. Jadi S kuasa 3. Jadi di sini saya boleh tulis KJ M2 per dengan S3. Okey, nampak ni 3 S3 S3 S3. Cikgu, Ariel salah. Sebelum kamu menuduh orang yang salah, kita cek dulu sama ada diri kita tu betul ke tidak. Okey, jadi jawapan akhir dalam matematik, dalam hukum matematik yang kamu belajar dulu, hukum indeks, kalau kuasa di bawah ni positif, kita boleh naikkan apa-apa sahaja penyebut ke atas, okey, ke atas supaya tidak ada pecahan, maka kuasanya itu jadi negatif. Kasih inverse, kasih terbalikkan sahaja kuasa bagi 3 ni. Dia punya tanda dia. Jadi M2 S negatif 3. Okey? Okey, boleh. Jadi jawapannya betul. Okey, ini komen. Ada komen. Kalau tidak dapat, kamu tanyalah sekarang ni. Tidak tanya sekarang, rugi. Tak ada. Okey, kalau tak ada tak apa. Kalau tak ada tak apa. Okey, untuk okey, jadi nombor 1, kalau tiada masalah, okey, kalau tidak masalah, buktikan dengan angkat tangan. Angkat tangan. Okey. Okey bolehlah kan? Ada 10 orang, kalau 6 orang 6 orang boleh faham, maksudnya kalau kita bundarkan kesemualah boleh faham kan? Okey. Jangan begitu. Okey, kalau ada nanti kalau malu tanya, kamu tanyalah secara chat ke personal ke WhatsApp, Telegram dan sebagainya lah. Okey. Jadi itu soalan pertama. Alhamdulillah boleh selesai dah nombor 1. Okey, nombor 2. Okey, nombor 2 kalau ada masalah cikgu jap. Siapa? Hash and hash tu siapa? Syarikat apa tu? Hash and hash. Macam Hafiz. Pandai terkeluar. Oh, kalau pandai terkeluar sendiri tu bukan salah phone ataupun salah laptop, salah line salah line. Memang biasa begitulah. Kalau line tidak bagus, memang dia akan automatic reject kamu lah. Kan? Dengan automatic dia kata keluar. Tidak layak di sini. Line slow, keluar. Begitulah lebih kurang. Okay? Bukan menghalau. Maksudnya kena terima hakikat lah, dunia memang begitulah. Okay. Jadi kamu tubuhkan nanti syarikat hash and hash tu syarikat telekomunikasi untuk menggantikan apa-apa Digi ke Celcom sekarang ni. Baiki internet ni lah, tolonglah. Kalau kamu baiki internet, kamu selamatkan cikgu kan. Jadi cikgu boleh online. Okay. Tak apa. Okey je, kalau tidak dapat nanti kamu tengok yang rakaman. Saya akan share nanti link di YouTube lah. Okey. Okey, nombor 2, kalau belum siap angkat tangan. Belum siap angkat tangan. Oh, ramai. Okey. Cuba try test, cuba. Okey, kalau ikutkan dalam buku teks, dia ada graf kan. Kalau graf tu, kalau kamu ada apa conteng-conteng ke, pastikan dengan pensel. Lepas tu kamu boleh padam. Kena padam. Okay, jangan kasih ada kesan lah. Conteng tu dengan conteng yang lembut-lembut lah. Okay. Conteng yang lembut-lembut. Kalau mau tahu tangan yang paling lembut sini, tangan Ariel lah. Ataupun Adika. Conteng cara lembut supaya boleh padam dengan bersih lah dan tidak merosakkan warna buku. Okay, kulit buku dia punya warna printer tu kan, dia ada print muka surat tu, dia ada color. Kalau kamu padam, dia terhilang color dia tu. Jadi batch yang akan datang, diorang sedih lah kenapa buku aku ni pudar warnanya.
Padahal kamu yang padam-padam kan, yang main padam-padam banyak kali. Okay, jadi buat dulu. Saya bagi tempoh lah kan, nombor 2 dengan nombor 4 ni sekaligus lah dalam masa 10 minit. Jadi saya set timer di skrin kamu tu, harap-harap boleh nampak dia punya timer 10 minit dari sekarang. Okay, nombor 2, nombor 4 tu buat sekali lah. Siap nombor 2, terus sambung nombor 4 Kalau nombor 6, nombor 8 di belakang tu, itu sangat mudah. Lebih kurang nombor 1 juga tu. Jadi yang tu kita boleh kasih letak di hujung-hujung gitu kita letak di hujung-hujung gitu. Okay. Google Meet. Bukan salah Google Meet juga sebenarnya salah Line. Line lah segala-gala masalah yang punca-punca masalah Okay, 8 minit lebih lagi. Nampak bahkan dia punya timing di skrin kamu tu ada nampak? Okay. Kamu buat latihan ni maknanya terus buat dalam kertas kajang lah. Jadi tak perlu lagi kamu buat 2-3 kali. Buat di buku teks dulu, conteng-conteng dulu, lepas tu salin balik. Banyak lagi kamu kena study kan. Terus buat sekarang ni, terus hantar. Lepas habis kelas hantar. Lepas tu tolong ibu bapa untuk buat kerja dia orang pula kan. Masuk kereta ke. Tiada tu dia saya punya ni. Tiada apa-apa tu kamu salah nampak ke ni Victoria. Tujuh minit lebih. Kalau ada yang sudah siap, kamu send je gambar. Sama ada nombor 2A ke, sudah siap B ke, ataupun siap yang C dulu. Rasanya yang C tu boleh tahu sudah dia punya hubungan dia. Kamu belajar minggu lepas kan, hubungan. Macam mana mau menjawab soalan hubungan. Ariel tak boleh hantar sudah jawapanmu. Bagi chance pada kawan-kawanmu yang lain kan. Ariel pun stop. Okay. Ni kita dalam dunia matematik ni keturunan graf ni seronok ni. Kamu kan suka matematik kan? Okey, ada sudah jawapan. Yang lain yang lain jangan stop mengira. Bila ada orang hantar jawapan, kamu pun stop. Okey. Tak apa, saya belum bincang. Saya hanya copy paste saja jawapan tu. Yang lain teruskan lagi berusaha Okey, setakat ni saya terima jawapan keturunan lah. Okey, 2A sudah terima. B dengan C kalau boleh orang lain lah. Okey, B dengan C Sekarang tadi Victoria hantar jawapan A. Okey, Victoria. Ariel sudah, Victoria sudah. Layak yang lain lagi, orang lain lagi.
Okay, kamu boleh hantar secara personal pun boleh personal ataupun secara, kalau ni sebab ada pelajar dia malu, dia kalau malu hantar secara personal pun boleh. Saya takut nanti hantar di grup, orang pun yang lain, orang lain pun ingat, oh cikgu, oh ni mesti jawapan yang betul, aku copy lah. Jangan nanti ada yang salah anggap. Itu soalan, itu jawapan kamu belum dibincangkan. Oh, siap lukis lagi dia punya graf dia. 15. Oh, okey. Okey, B, jawapan B, pintasan. Okey, kalau pintasan ada sudah jawab tadi, Adika. Okey, yang lain lagi. Orang lain lagi, C. Adika, kamu apa ni, tulis B Tulis soalan B. Pada kertas graf tu tulis tanda B. Graf yang kamu lukis tu Okay, next person. Okay, kalau soalan hubungan antara laju dengan masa tu, kamu yang minggu lepas kita sudah bincang tafsiran graf tu. Kalau kamu ingat, bentuk-bentuk graf tu dia ada cara mentafsirkan, yang berkadar langsung kah, bertambah secara linear kah, apa lagi, berkadar songsang kah, yang itu. Jadi apa jawapan untuk soalan C? Itu satu ayat saja jawapannya. Okay, Zuzanti sudah hantar, kita tengok jawapan dia. Secara personal, tapi tak perlu malu. Okay, habis. Soalan yang kedua, macam ramai apa ni, semua sudah hantar semua yang yang buat sudah hantar. Jadi kamu sekarang ni, orang yang berikutnya adalah soalan nombor 4 Okay, masa tinggal 2 minit lebih. Nombor 4 tu tidak berapa, yang kamu panjang kena kira tu, yang soalan laju saja, mengira laju. Mengira laju, rumusnya tadi sudah ada kan? Laju adalah L bahagi T. Jarak bagi masa. Ini aktiviti, tidak silap saya ada juga aktiviti tingkatan 2 dulu, kamu kena berlari ambil masa. Kalau saya tidak ingatlah sama ada saya yang buat ke ataupun batch yang lain. Okay, yang B, C, D tu soalan sains biasa saja tu. B, C dengan D Soalan 4 B, C, D tu soalan sains yang biasa. Matematiknya soalan 4A. Okay, lagi cepat lagi bagus sebenarnya kamu. Lagi cepat lagi kita boleh stop cepat. Keting. Kejap. Okay, unit kalau tengok dalam ni, Farah, kamu tengok dalam jadual dia bagi tu, ada unit kah dalam tajuk dia, tajuk jadual tu? Apa unit bagi laju? Ada dia tulis sana kan? Ada. Baru pertama kali dengar suara lah daripada 10 orang ni. Allahu Akbar. Telinga aku ni besar sangat. Satu tu pun tulis. Okay, dia punya unit dia, kalau tengok masa, kalau masa dia tidak tulis kan. Jadi tidak tulis, maka dalam jadual tidak wajib lah. Okay? Kalau tulis tidak masalah, tapi kalau mau tulis pastikan betul. Yang dalam apa-apa jadual, tak kisahlah jadual apa-apa dalam sains pun saya rasa tidak tulis. Okay, habis masa. Yeay. Okay, kita tengok soalan
Soalan yang kedua. Bising Okay. Okey, dia bagi graf V melawan T. Ini macam tingkatan 2 dulu. Ada laju, ada masa. Allah Akbar. Ada laju, ada masa. Kamu ada belajar graf ke dulu? Saya pun tidak ingat sudah ni. Tapi adalah kamu belajar pasal laju dulu kan? Laju dengan pecutan. Okey, laju bahagi laju lawan masa. Okey, kecurunan graf, tengok jawapan kawanmu. Okey, kecerunan M. Ini rumus matematik. Kamu kena ingat ni. Okey, ni kena ingat. Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okey, yang pertama kena pilih koordinat. Okey, jadi untuk fizik, kamu latih diri kamu untuk nantilah bila kalau kamu ada lukis dalam kertas graf, kamu kena latih diri kamu macam Adika tadi, dia ada lukis. Plotkan di mana titik-titik yang kamu pilih. Kalau kawan kamu dia pilih yang pertama, plotnya adalah 0, 15. Jadi di mana kamu ambil, di mana 0, 15 tu 0, 15. 0, 15. Jadi di sini kamu tanda dia punya ni. Okey, di sini 0,15. Okey, tanda. Zoom lagi. Tak boleh saja. Ni paling besar sudah zoom dia. Okey, 0,15. Satu lagi adalah 45. Dia pilih apa tadi? Lupa sudah. 40 25 dengan 40. Jadi tanda di mana 25. Okey, 25. Okey, 25, 40 di paling hujung lah. Okey, dipilih sini. Ini 25, 40. Label begitu Kenapa mau label 2 titik tu? Sebab kita sekarang, yang pertama sebab mahu cari kecurunan lah. Yang kedua, dalam fizik ni, kamu kena start ingat perkara-perkara yang penting juga, iaitu saiz segitiga yang dibentuk daripada 2 titik tadi. Apa maksud saya? Kalau kamu kira, sebelum kamu kira dia punya bilangan petak yang dilitopi oleh luas di bawah graf itu, cuba kamu tengok dia punya saiz segitiga. Macam mana kita mau lukis segitiga, kamu sambung je titik-titik tu. Saya buat garis putus-putus lah kan. Okey. Oi, banyaknya masuk. Sama-sama keluar. Okey. Ni. Ini adalah segitiga kamu. Apa pentingnya segitiga ni? Kamu kena kira berapa petak ke atas, berapa petak ke kanan. Jadi kamu tengok segitiga kamu ni petak besar. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 petak besar. Okey, 5 petak besar. Ke atas 1, 2, setengah. Jadi 2,5. Jadi dalam nanti bila soalan-soalan melibatkan graf, melukis graf nanti, bukan soalan macam ni lah. Nanti ada dia punya format dia, berapa saiz yang minimum. Yang minimum perlu kamu ambil untuk mengira kecurunan. Jadi bukan sembarang-sembarang pilih. Contohnya saya mau pilih yang ni, yang tadi 0,15, saya mau pilih satu lagi yang di sini. Contohnya di sini adalah 5,20. Contoh. Jadi kamu pilih 2 koordinat ini. Jawapannya kemungkinan kurang tepat. Sebab terlalu dekat. Kalau terlalu dekat begini, maksudnya segitiganya tu adalah kecil. Kecil maksudnya gini je lah. Gini kan. Kecil saja ni segitiganya ni. Jadi nanti bila kita bincang ataupun kita tengok saiz ataupun graf yang betul-betul, nanti bila kita buat eksperimen, baru saya akan cerita secara lebih detail lah berkenaan dengan kecurunan dan syarat-syarat ataupun format-format yang berkaitan dengan kecurunan lah. Okey. Jadi ini kecurunan dia pilih kedua-dua titiknya itu adalah yang
yang hujung ke hujung. Okey. 25, 40 dengan 0,15. Jadi itu jawapannya, kamu akan dapat M sama dengan 1. Okey, M sama dengan 1. Okey, which is betul lah 1. Unit kena ada, iaitu MS negatif. Ada bantahan kah unit dia? Ada komen? Betul kah unit dia? Tiada komen? Ada komen? Any komen? Hello? Tiada. Okey, macam mana mau tahu unit kecurunan? Kita tengok balik rumus bagi kecurunan. Okey, kita tengok rumus bagi kecurunan ni. Rumus dia ni. Okey, sekarang kita cuba keluarkan unit. So dalam fizik penting kamu keluarkan unit daripada rumus macam tadi. Ini rumus dia. Okey, jadi Y ini adalah paksi Y. Kalau kamu perasan Y2 tolak Y1, ini paksi Y. Cuba tengok paksi Y graf kamu. Apakah unit paksi Y? Kalau kamu perasan, unit paksi Y adalah MS negatif 1. Kan dalam graf dia. Okey. Jadi itu paksi Y. Kalau paksi X, apa unit bagi paksi X? Dalam graf kamu, dia ada tulis saat ataupun S. Jadi di tengah-tengahnya bahagi. Ni. Jadi rumusnya ada bahagi kan? Jadi di tengah-tengah dia punya ini pun ada bahagi. Jadi dalam matematik kamu belajar sudah S, kalau dia ada di bawah, kita boleh kasih naik ke atas. Jadi S kuasa berapa? Sekarang ni dia kuasa 1 kan? 1 biasanya orang jarang tulis. Jadi kalau kita naik ke atas, dia jadi S kuasa berapa? Kuasa berapa? Kuasa berapa? Negatif 1. Okay, jadi bagus. Jadi MS yang tadi, asal dia yang atas tu jangan ganggu dia lagi. MS negatif 1, saya salin saja. Okay, salin saja. Yang di bawah tadi S kuasa negatif 1. Okay, sekarang kamu belajar dalam matematik. Ini kan darab ni kan. S negatif 1 darab S negatif 1 kan. Jadi kalau darab, hukum dia macam mana hukum dia? Hukum indeks dia macam mana? MS kena tambah ke, kena tolak ke, kena apa? Negatif 1 dengan negatif 1 ni kita boleh gabungkan dia dengan operasi tambah, maka dia jadi negatif berapa? 2. Okay. Maka unit dia pastikan betul. Di sini ada sedikit error lah. Okay, jadi sepatutnya MS negatif 2 di sini sejak. Dalam fizik kalau kamu nilai kamu betul 1, tapi unit dia salah, orang Hindustan bilang nahi hai. Nahi hai maksudnya tidak diterima jawapan akhir. Unit penting. Unit ada betul dengan ada nilai dia 1. Kalau ada nilai sahaja, unit salah, unit tiada, maka tidak dapat markah untuk jawapan akhir. Itu penting. Kamu take note apa yang saya bagi tahu tu. Pandai-pandai kamu take note lah. Lupa saya tanda tadi. Semua jalan kerjanya betul, menggantikan nilai, okay, semua betul, maka dia dapat jalan kerjanya dapat markah lah. Cuma di jawapan akhir dia ni mungkin ada kekurangan 1 markah lah. Okay. Itu dalam exam lah. Okay. Okay, jadi itu kecurunan A. Kalau faham, angkat tangan. Okay. Okay, yang kedua, tentukan pintasan graf. Okay, pintasan graf, kawan kamu lukis graf. Bagus, ni rasanya lukis tengah malam tadi kan. Ni, tak tahu lah, tapi rasanya malam lah kan. Bagusnya kamu. Okay, pintasan. Okay, pintasan adalah graf yang memotong pada paksi itu. Jadi dalam soalan kita, pintasan Y lah. Ini graf dia. Ini ada pintasan dia, nilainya 15. Saya rasa ada jawapan dia tadi. Di manakah jawapannya? Ni 15 MS negatif 2. Okay, tepat sekali. Ada unit yang betul dan ada nilai 15. Cikgu, kenapa ni MS negatif 1? Dari mana ni datang ni? Tengok paksi dia. Kalau ini dia langgar paksi Y,
Kan 15 itu mestilah merujuk pada paksi Y, unit dia. Okey, unit dia. Kalau buku teks kamu pun inilah unit dia, ms negatif 1. Okey. Okay, next. C. Nyatakan hubungan antara laju dengan masa. Okey, laju dengan masa. Okey, laju dengan masa. Okey, bertambah secara linear, betul. Okey. Bertambah secara linear dengan T. Jadi jawapan dia V bertambah secara linear dengan T. Ni T bukan tambah ni. T. Okey, T kalau T kecil. Gini kan. Kan lebih cute kan kalau begini. T kan. Okey, jadi itu je. Tu latihan ataupun soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Kalau semua boleh faham sudah, tak payah angkat tangan apa-apa Kalau boleh faham, tak payah angkat tangan apa-apa. Maka saya boleh tahulah siapa yang belum faham. Okey, bagus, semua sudah faham. Okey, nombor 4. Senang je. Kalau angkat tangan maksudnya dia tidak faham kan? Apa ni? Tertekan, cikgu. Oh, tertekan. Jangan stres-stres. Kalau stres nanti kamu tersikit susah sikit lah. Kita tak apa. Tertekan maksudnya tertekan button kali kan. Okey, soalan yang keempat adalah, kita tengok jawapan yang dia bagi oleh Hafiz Oh, Hafiz, tak apalah, saya paste juga jawapan. Ada yang sudah bagi tadi sebenarnya Okey, soalan A. Dalam jadual kena isi, tapi kamu buat dalam kertas kajang. Tak payah lukis jadual tu pun tidak apa. Tak payah lukis jadual, tulis yang laju saja pun boleh. Jadi jawapan dia, okey, ni betul. Nombor 1 betul. 6.67. Okey, cuba cek masing-masing. Yang B dia ni betulkah? Yang mana betul? Yang si Hafiz ke ataupun Zuzanti kah? Siapa yang betul? Zuzanti pula. Siapa tadi tu? Astaghfirullahalazim. Farah kah? Okey, jawapan siapa yang betul? 6.66 ke 6 point? Okey, jawapan dia sepatutnya 6.66. Jangan, bukan bundarkan jadi 7. Tengok balik, kamu kira balik. Okey, jawapan Hafiz yang betul. Tak apa, nanti tengok balik. Ini adalah 6.66 Okey, yang ke C, guna kalkulator kamu betul. 6.93. D 6.68. 6.90. Okey, betul, semua betul. Okey, yang last sekali, yang Hafiz punya jawapan. Okey, semua betul, yang lain satu saja. Okey, satu saja yang tadi. Hafiz semua betul, sorry. Yang Hafiz semua betul. Yang tadi yang ada silap sikit Okey. Yang ke B. Okey, yang ke B, cadangkan alat yang digunakan oleh Cikgu Ahmad. Okey, alat yang digunakan, yang mungkin digunakan untuk mengukur masa. Ni tengok, masa yang diambil ni ada berapa tempat perpuluhan. Mungkin blur Dia punya gambar dia kurang jelas. Saya tunjuk gambar asal je lah. Okey, masa yang diambil ni ada berapa tempat perpuluhan ni? Ada berapa tempat perpuluhan? 2. Okey, kalau 2 tempat perpuluhan, biasanya dalam sukan dia orang guna jam apa? Guna jam yang tekan, yang ada jarum kah? Semestinya bukan jam tangan. Semestinya bukan jam tangan. Jam tangan kamu bukan ada 2 tempat perpuluhan juga kan? Dinding tu. Bukan jam dinding. Bukan jam dinding. Okey, bukan jam dinding. Betul. Yang bukan jarum jam randik. Jam randik ada 2. Satu yang ada jarum, satu yang tidak ada jarum. Apa nama yang tidak ada jarum? Jam rosak.
Bagus. Elektronik. Ataupun kita sebut digital. Jam randik jam randik tiada jarum. Jam randik tiada jarum tu dalam bahasa yang lebih mudah, jam randik digital ataupun elektronik. Okey, tapi saya tulis elektronik lah. Sekejap Sabar dulu. Okey. Jam randik elektronik. Jawapannya simple, iaitu jam randik elektronik. Okey, jam randik elektronik. Saya bincang dulu, nanti saya baiki yang jawapan si Afi tu Bukan jam automatik. Kalau jam yang ada jarum ataupun yang digital, dia bukan automatik. Kita kena tekan juga kan, baru dia start kan. Okey, jadi itu bukan automatik. Okey. Yang ke C, berdasarkan jadual 2, murid manakah yang berlari paling pantas? Ini sudah dikira tadi. Okey, jawapan tadi betul, iaitu C. Nanti saya tanda jawapan kamu. Okey, nyatakan satu langkah penambahbaikan untuk meningkatkan kejituan data. Meningkatkan kejituan data. Okey. Dalam catatan masa. Dalam catatan masa ni, apa yang boleh ditambah baik dalam meningkatkan kejituan, mengesan. Okey. Jawapan dia betul. Okey, ataupun kita panggil sensor lah, ataupun kita digital sensor lah. Ataupun electronic sensor. Okey, menggunakan pengesan elektronik di garis penamat. Kalau kamu pernah ingat, kamu buat dulu projek inovasi. Kalau tidak silap saya, tim Ariel lah. Ariel ke Eroy, tidak berapa ingat. Yang dorang yang kamu guna sensor lampu tu kan? Yang lampu tu, bila kita kasih dekat dengan sensor, lampu terpadam kan? Itulah pengesan elektronik. Jadi kalau di garisan penamat dia letak sudah sensor tu. Jadi siapa yang sampai duluan, dia akan automatik tangkap, lepas tu dia masuk ke dalam sistem. Jadi tidak perlu lagi orang untuk menekan, okey? Menekan jam Jadi menggunakan pengesan elektronik di garisan penamat. Okey, betul jawapan dia. Okey, ini jawapan ni betul. Yang tadi murid C betul. Yang ini baikilah, iaitu elektronik yang tadi elektronik. Okey, soalan D dia hanya bagi tahu nyatakan. Okey, nyatakan tidak perlulah sebab apa. Jadi kamu hanya perlu nyatakan menggunakan pengesan elektronik di garisan penamat. Ini sampai ini je. Okey. Okey, boleh. Setakat ni okey. Kalau okey, tangan perlu angkat. Okey, okey, bagus. Okey, nombor 8 last kali, bagi 2 minit lah. Kalau siap je, terus kita kamu share jawapan. Sama ada di grup ke ataupun di grup ataupun di apa tu? Astagfirullahalazim, WhatsApp, di WhatsApp ke, di personal ke, okey? Mau habis sudah ni. Mau Chinese New Year ni. Okay. 1 minit lebih. Apa itu ni, Adika? Ada sudah.
Eri lagi. Sekejap, siapa yang saya perlu Victoria, Victoria. Ariel, delete jawapan kamu. So, delete jawapan kamu. Okey. Victoria saya tunggu Victoria Amirul ada hantar tadi. Tapi semua betul lah Kajak. Okey. 30 saat lagi Sekejap ni 30 saat lagi ni. So, Ariel pun terus dia forward jawapan pada Victoria. Tidak Okey, dapat sudah. Kita tengok jawapan kawanmu. Okey, berdasarkan persamaan tersebut. Okey, dia bagi persamaan iaitu persamaan hukum kegravitian semesta Newton. Ini kamu akan belajar di bab yang ketiga nanti kalau tidak silap saya. Okey, hukum kegravitian semesta Newton Okey, berdasarkan persamaan tersebut, nyatakan satu contoh kuantiti asas. Okey, daripada persamaan ini, kuantiti manakah yang dipanggil kuantiti asas? Dia mahu satu contoh. Kuantiti asas M besar M dengan R kuasa 2. Okey. Betul jawapan dia. Yang pertama ni, kuantiti asas dia tulis 3 ni. Soalan mahu satu je. Pilih satu je. Okey. Pilih satu. Jadi jawapan dia sama ada tapi masalah dia saya tanya kamu, betul ke R kuasa 2? Ada komen? R kuasa 2 betul ke? R kuasa 2. R kuasa 2 tu vektor. R kuasa 2 tu vektor. Okey, dia tengok apa itu R. R ialah jarak. Jadi R adalah jarak. Kalau dia tanya kuantiti asas, dia mesti satu huruf saja. Kalau R kuasa 2 tu maknanya R darab R kan? Okey. Dia R darab R. Jadi kalau dia tanya kuantiti asas, satu huruf je lah. Jadi iaitu R. Jadi tidak ada kuasa 2. Tapi soalan tanya satu je. Kamu pilih daripada sama ada inikah, atukah, mana-manalah. Pilih salah satu daripada 3 ni. Okey. Okey, jarak bukan kuantiti vektor Jangan kamu confuse. Satu lagi ada istilah sesaran yang kita bincang hari tu. Jarak dengan sesaran unitnya sama. Saya ulang, jarak dengan sesaran unitnya masih lagi meter kan. Cuma jarak kuantiti skalar, sesaran barulah kuantiti vektor. Ingat balik yang 2 minggu lepas. Okey. Buatlah catatan kan. Okey. Okey. Yang kedua, A2. Kuantiti terbitan. Satu contoh kuantiti terbitan. Okey, jawapan dia adalah betul lah. Paling jelas sekali, kalau ada rumus, maka perkara rumus itu adalah kuantiti terbitan. Jadi jawapan tidak lain tidak bukan adalah F lah. Okey, F iaitu daya. Jadi kamu boleh guna simbol sahaja ataupun boleh tulis nama dia sekali, daya. F ini daya lah. Okey. Okey, setakat ni ada masalah? Okey, tidak? Okey. Ada? Tidak masalah? Krik. Okey, tiada. Okey, kalau tiada, kita tengok lagi yang seterusnya. Kuantiti vektor. Okey, vektor adalah kuantiti yang mempunyai apa? Ingat balik. Kita sambil-sambil latihan ni, sambil-sambil kamu ingat balik. Kuantiti vektor adalah kuantiti fizik yang
Kuantiti fizik yang apa? Ingat balik kuantiti vektor. Kita sambil-sambil kamu jawab ni, kita kena revise balik lah. Vektor adalah kuantiti fizik yang mempunyai magnitude dan sambung. Dan suruh aku sambung pula. Okey, dan arah. Okey, bagus. Mempunyai magnitude dan arah. Okey. Jadi manakah jawapannya? Masih juga daya daya memang ada arah lah. Okey, daya ada arah dan ada magnitude. Okey, jadi betul jawapan dia. Okey, yang ke B, terbitkan unit G dalam sebutan unit asas SI, Sistem Internasional. Okey, SI. Okey, jadi kena susun dulu dia punya. Ni ramai tidak buat. Ada yang boleh buat yang soalan B? Ada yang boleh buat? Macam mana mau jawab? Mau start menjawab soalan B. Mula-mula sekali kita susun dulu. Kalau dia tanya unit G, G ni jadikan dia perkara rumus dalam matematik. Macam mana kamu buat? Jadikan sebagai perkara rumus G. Jadi yang lain kita kena pindahkan ke kiri yang tidak berkaitan. Jadi kita pastikan G sahaja yang tinggal di situ. Jadi mula-mula saya kena pindahkan R kuasa 2 ke sebelah kiri. Sekarang kita mau tahu apa unit bagi G. Jadi yang lain kena singkirkan ke sebelah yang lain. Okey. Jadi kita pindahkan. Jadi kita akan jadi F R kuasa 2. Kalau pindahkan ini bahagikan per. Kalau pindahkan jadi darab kan. Jadi F darab dengan R kuasa 2. Okey, sama dengan G. Okey, saya salin dulu. G M dengan M besar dengan M kecil. Okey, apa lagi perlu dipindahkan? Ini kan, kita pindah lagi M. Pindah lagi M. Okey, supaya tinggal G saja. Jadi kita pindah M tu ada dua. Satu M besar, satu M kecil. Jadi last kali kita akan dapat G sama dengan, kalau kita pindahkan, ini darab kan? Ini darab, semuanya darab. Jadi kalau kita pindahkan jadi bahagi kan? Lawan bagi darab adalah bahagi. Jadi saya akan dapat FR kuasa 2 per. Per itu maksudnya bahagi. Dua-dua letak di bawah. Jadi sekarang kita sudah ada rumus bagi G. Ini baru rumus bagi G, bukan unit dia lagi. Jadi unit dia kita buat macam tadi. Okey, G saya tulis secara terbalik lah. Sama saja. Okey. M gini. Jadi apakah unit bagi yang di atas? Sekarang kita mau keluarkan unit bagi G. Kalau ada rumus, baru boleh keluarkan unit. Kalau tidak ada rumus, kamu tidak boleh ada unit. Susah mau cari dia punya unit. Jadi itu pentingnya rumus. Sudah ada rumus. Jadi kita tengok. F. Okay, F adalah daya kan tadi. Kamu ingat balik F sama dengan M A kan? Yang minggu lepas punya. F sama dengan MA. Unit bagi F dulu. Kita tengok unit bagi F dulu. Apakah unit bagi F? Kamu buat macam yang kamu pernah buat sebelum ini. Kan? Iaitu MA. Okay. F rumusnya adalah M darab A. Jadi saya buat step macam yang Ariel buat tadi. M darab A. Buat kurungan pun boleh. Tidak mahu pun boleh. Okay. Darab dengan R kuasa 2. R kuasa 2, R adalah jarak kan? Jarak dia jarak dengan panjang sama kan? Unit dia sama, jarak dengan panjang sama. Okey, jarak dengan panjang sama. Jadi saya guna L. Okey, L kuasa 2. Sama je, dia guna R kuasa 2. Tapi R tu menunjukkan pada radius. Radius adalah jari. Nanti kamu belajarlah. Okey, R. Tapi saya tukar pergi L sebab dia punya sama je. Unit dia meter juga. Okay. Jadi R kuasa 2 adalah L kuasa 2. L kuasa 2 maksudnya adalah L darab L lah kan. Ini datang daripada R kuasa 2. Okay. Ni. Di bawah lagi M dengan M. Itu adalah mass. Iaitu M darab M lah yang kamu belajar sebelum ni. Okay. Unit M besar ni pun jisim.
Cuma simbolnya tu lain sebab dia merujuk pada jisim bumi. Kalau tidak silap saya, M besar tu adalah jisim bumi. M kecil tu adalah jisim planet yang lain ataupun objek yang lain yang dekat dengan bumi. Contohlah nanti kamu akan tengok bab yang ketiga apa maksud dia. Tapi dua-dua ni masih jisim. Jadi saya guna M dengan M. Mass dengan mass. Okay? Jadi di sini kamu perasan di atas pun ada M, mass M. Jadi mass kilogram kan. Jadi saya boleh tulis kilogram darab dengan A macam tadi. Kalau kamu ingat balik pecutan di unit dia adalah MS negatif 2. Okay, pecutan adalah MS negatif 2. Okay. L. Okay, darab L. L adalah meter, darab lagi sekali L, meter. Dua ni, LL. Okay, bahagi dengan M, kg. Di bawah ni, dua-dua ni kg. Okay, jadi apa yang kita tengok di sini yang boleh dimatikan? Okay, dimatikan kg dengan kg hilang. Jadi di bawahnya tinggal kg ada satu. Kan, ada satu kg di sini di bawah. Di atas mana yang boleh digabungkan? Okay, semua ni darab ni. M darab dengan S negatif 2 darab dengan M darab M. Jadi kita kasih gabung semua dengan hukum indeks yang kamu pernah belajar. Jadi M ada 3. Okay, ada 3. S negatif 2 kita kekalkan. S negatif 2. Last sekali ada kg di bawah. Okay, kg di bawah ingat balik. Kalau kita kasih naik ke atas dia akan jadi kg negatif 1. Saya tulis terus daripada step ini. Okey, step ini saya terus pergi ke jawapan akhir dia. Macam tu, okey? Boleh? Okey, yang pecutan tadi, yang A ni, kalau kamu buat macam yang saya cadangkan kamu buat macam yang Ariel tadi tu. Sekejap. Okey, yang A tadi ni pecutan. Kalau yang Ariel buat tadi tu lagi bagus. Dia buat A, dia buat satu-satu. V per T kan. Dia buat macam ni. Jadi kamu sambung step dia. Lepas tu V ni apa lagi. Sambung lagi. Sampailah kamu dapat yang akhir dia. Macam mana. Saya buat ni macam ada shortcut lah. Okay. Okay, soalan Ariel. Kenapa kg negatif 1 tidak boleh di belakang? Okay, tidak ada masalah. Kamu letak di belakang ke di depan ke? Jadi saya letak di belakang pun boleh. M3 S negatif 2, kg negatif 1 pun boleh, tidak ada masalah. Sebab kenapa tidak ada masalah? Sebab dia punya matematik kan semua itu darab kan. Kalau darab dia boleh terbalik mana-mana. Kalau saya tanya kamu 3 darab 2, jawapannya 6 kan. Kalau saya tanya kamu 2 darab 3 apa? 2 darab 3 6. Jadi kamu terbalikkan pun mana-mana darab, kamu terbalikkan angka dia, depan belakang depan, masih tidak mengubah maksud ataupun jawapan dia. Jadi terbalikkan unit sama juga. Kamu terbalikkan susunan dia, tidak ada masalah. Okey. Boleh? Jadi itu untuk soalan yang last sekali, iaitu unit bagi G. Inilah unit bagi G. Okey. Krik. Okey, untuk unit bagi G ni penting ni. Di mana yang kamu tidak faham, kamu tanya. Kalau tidak pun nantilah kamu tanya, masa pun habis. Oh, sebelum terlupa. Ini, yang tadi M besar dengan M kecil ni, kalau ikutkan, kamu mesti ada yang terfikir. Saya tak tahulah, mungkin yang tadi kamu tulis M darab dengan A, lepas tu darab dengan L, darab dengan L kan. Lepas tu bahagi dengan, mesti ada yang terfikir M besar lah. Mana boleh cikgu potong M dengan M ni? Bukan begitu. Sekarang ni kita fikirkan dia punya unit. Unit sama kita boleh potong. Kalau dia punya simbol kita tidak boleh potong. Sebab dia tidak sama. Contoh ini contoh yang tadi.
Kan contoh. Jadi sekarang ni kita fikir unit dia. Kalau unit dia sama macam tadi, M memang kilogram kan. Kalau M besar pun dia memang jisim juga kilogram. Jadi unitnya tu kita boleh potong. Sekarang ni yang penting adalah soalan tanya unit. Jadi kita fokuskan pada unit. Kita tidak fokus pada label ataupun simbol kuantiti. Kalau simbol kuantiti, lain objek, lain simbol. Dia tidak boleh sama kan. Jadi itu kamu kena take note lah. Okay. Jadi ini untuk hari ini. Kalau faham, kalau tidak ada masalah, say okay. Okey, bolehlah kan. Okey, kalau tidak pun nanti kamu tengok balik apa yang saya cakap dalam alam maya rakaman Jadi, untuk itu kita sudah habis bab yang pertama. Untuk persiapan minggu depan, jangan lupa bab yang kedua. Kamu boleh tengok dulu 2.1. Okey, bab yang kedua 2.1 gerakan linear. Bab kedua lah. Okay. Gerakan linear. Agak panjang juga sebenarnya gerakan linear tu jadi kena prepare lah awal-awal, baca apa yang patut. Kita akan tengok nanti. Okay, rasanya setakat itu sahaja untuk kali ni. Jap, tunggu dulu. Jap. Bukti. Screenshot dulu. Jangan live dulu. Sabar. Saya pegang hidung saya punya gambar ni. Okay, jadi untuk itu sahaja untuk kali ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.